أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selamanya kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana menemukan kita sekali lagi pada hari ini bagi menyambung kembali apa yang telah kita bincangkan berkenaan dengan tajuk doa-doa di dalam Al-Quran. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua agar kita lebih memahami, agar kita lebih mendalami makna dan maksud yang tersirat di sebalik ayat-ayat Al-Quran. Okay? Jadi bila mana kita membacakan doa yang kita ambil daripada Al-Quran, okay, bila kita dah tahu apa yang dimaksudkan, bila kita dah tahu apa yang ada di sebalik doa tersebut, kita lebih meyakini dengan doa itu. Kita lebih yakin bila berdoa. InsyaAllah. Baik. Jadi salah satu doa di dalam Al-Quran iaitu surah Al-A'raf ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sadaqallahul azim. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah. Doa ini tidak asing bagi kita. Kan? Kita semua saya yakin memang selalu mendengarkan doa ini, ataupun mungkin kita seringkali membacakan doa ini di dalam doa kita selepas solat. Doa yang sememangnya sangat penting kerana ia merupakan doa Nabi Adam dan Siti Hawa yang mereka bacakan selepas mereka memakan buah khuldi. Baik, Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Adam dan Siti Hawa berada di dalam syurga, Allah mengizinkan mereka untuk makan semua jenis buah, okay, apa sahaja buah yang ada di dalam syurga itu kecuali buah khuldi ini. Baik, dan mereka memakan buah khuldi ini kerana terpedaya dengan hasutan syaitan, kerana tertipu dengan tipu daya syaitan. Lalu kerana itulah Nabi Adam alaihissalam
berdoa dan memohon kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana. Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Kami telah menganiaya diri kami sendiri. Baik, dalam konteks ayat ini, apa yang kita perlu fahami adalah tentang ayat menzalimi diri sendiri. Yang kita biasa dengar sebelum ini adalah bila sebut sahaja perkataan menzalimi, kita akan terbayang seseorang menzalimi orang lain. Kan? Okey. Kita cuba bayangkan satu hari ni kita sedang berjalan-jalan di tepi pantai. Kemudian datang seseorang lalu tolak kita ke dalam laut. Baik, jadi perbuatan orang ini yang menolak kita ke dalam laut itu dianggap zalim ataupun tidak? Jawapannya zalimlah kan? Okey. Tapi dalam ayat ini yang disebutkan adalah menzalimi diri sendiri. Jadi maksudnya kita bayangkan kita ambil diri kita campak dalam laut. Kita angkat diri kita campak dalam api. Api yang dimaksudkan ni pula bukan api dunia tetapi api neraka. Macam mana pula kita boleh campak diri kita ke dalam api neraka? Kan? Jawapannya adalah bila kita buat dosa. Bila kita buat dosa, maksudnya kita seolah-olah sengaja meletakkan diri kita di dalam neraka. Kerana dalam Al-Quran sendiri, Allah dah beritahu kita, jangan buat begitu, nanti engkau akan disiksa. Jangan buat begini, nanti engkau akan diazab. Tapi kita ni tetap juga memilih untuk melakukan hal tersebut. Jadi inilah yang dikatakan, inilah yang dimaksudkan seolah-olah kita angkat diri kita lalu kita terjun sendiri ke dalam api neraka. Wal'iyadzubillah. Jadi muslimin muslimat yang dikasihi Allah, sebab itu kita perlu mensyukuri setiap apa yang telah Allah berikan kepada kita. Okay? Bila mana Allah berikan kita tangan, kita perlu gunakan tangan kita ini ke arah kebaikan. Kita perlu gunakan tangan kita untuk buat perkara-perkara yang baik. Bila Allah berikan kita mata, cara untuk bersyukur, cara untuk menunjukkan kesyukuran kita kepada Allah adalah dengan menggunakan mata kita ini untuk melihat perkara-perkara yang baik. Bukan untuk melihat perkara kemaksiatan. Bila Allah berikan kita mulut, kita perlu gunakan mulut kita ini untuk bercakap perkataan-perkataan yang baik. Okey, jelas ya? Kerana inilah cara untuk kita menunjukkan rasa syukur kita kepada nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sebab bila kita menggunakan mata, tangan, mulut kita tadi tu untuk melakukan perkara yang mungkar, okay, untuk melakukan perkara-perkara yang tidak membawa faedah, itu menunjukkan kita telah mensia-siakan nikmat yang Allah berikan. Kita telah menzalimi nikmat Allah. Samalah juga maksudnya kita telah menzalimi diri kita sendiri. Okey.
maka Nabi Adam alaihissalam berdoa, Rabbana zalamna anfusana. Kan? Wahai Tuhanku, wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana. Dan kalau engkau tidak ampunkan kami, wa tarhamna, dan kalau engkau tidak memberikan rahmatmu kepada kami. Okay. Sebut mengenai kalimah rahmah ini, ataupun dalam bahasa Melayunya kita panggil dengan apa? Rahmat. Sekali lagi saya ulang apa yang telah saya beritahu sebelum ini. Maksud rahmat adalah belas ihsan, belas kasihan, kasih sayang Allah kepada kita, hamba-hamba dia. Jadi sebab itu, kalau kita perasan, setiap kali kita berdoa, kita mesti akan akhiri doa kita itu dengan birahmatika ya arhamar rahimin. Dengan rahmatmu ya arhamar rahimin. Okay. Wahai Allah, ya Allah, kau berikanlah rezeki kepadaku dengan rahmatmu. Kau berikanlah kejayaan kepadaku dengan rahmatmu. Supaya apa? Supaya apa yang Allah berikan kepada kita tu semuanya sebab Allah sayang kepada kita. Okay? Semuanya sebab Allah nak berikan rahmatnya kepada kita. Bukan untuk menguji kita dan kemudiannya semakin menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita takutkan. Jadi muslim-muslimat yang dirahmati Allah, kita perlu berdoa dengan rahmat Allah. Okay? Kita perlu minta supaya bila Allah berikan kita sesuatu, Allah berikan dengan rahmat Allah. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan kalau engkau tak maafkan kami, dan kalau engkau tak berikan rahmatmu kepada kami, lanakunanna minal khasirin. Nescaya jadilah kami ini dalam golongan orang-orang yang khasirin, orang-orang yang rugi. Rugilah kita kalau Allah tak maafkan kita. Kan? Rugilah kita kalau Allah tak sayang kita. Kan? Jadi ini yang dimaksudkan di dalam Al-Quran. Orang-orang yang rugi itu adalah orang-orang yang tidak mendapat kemaafan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin muslimat yang dikasihi Allah, doa yang kita bincangkan tadi merupakan satu bentuk pengakuan taubat Nabi Adam dan Siti Hawa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang perlu kita pelajari daripada doa hari ini adalah, yang pertama, jangan lakukan perkara yang Allah larang. Baik, sebagaimana kita cuba untuk elakkan daripada melakukan perkara-perkara yang Allah tak suka, seperti itulah juga kita perlu elakkan daripada buat apa yang Allah larang. Okay, kalau Allah dah kata dalam Al-Quran, okay, jangan buat begini, maka janganlah kita buat. Okay, sebab kita tak nak tergolong dalam orang-orang yang menzalimi diri sendiri. Baik, yang kedua, kita boleh ambil contoh bagaimana Nabi Adam alaihissalam
bertaubat dan mengakui kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iaitu baginda memulakan dengan menyalahkan diri sendiri dahulu. Okay, sebab itu dalam doanya Rabbana zalamna anfusana. Okay, kami telah menzalimi diri kami. Dan seterusnya mengakui kesalahan dan segera bertaubat. Okay, sebab itu selepas selepas Allah menegur dan memerintahkan supaya Nabi Adam dan Siti Hawa turun ke bumi, mereka tidak putus mengucapkan doa ini sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan mereka. Dan yang terakhir, apa yang boleh kita pelajari adalah tidak putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Baik. Semoga dengan kita telah mengetahui apa yang dimaksudkan dengan doa ini, apa yang ada di sebalik doa ini, kita lebih tekun, kita lebih menghayati doa-doa kita, munajat-munajat kita untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi pada episod akan datang. Segala apa yang baik itu tentunya daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kurang itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.